Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita nak bincang malam ni iaitu tentang sunat khutbah dan solat Jumaat. Perkara-perkara sunat dalam khutbah dan solat Jumaat lah. Okey, disunatkan berkhutbah di atas mimbar. Moleknya atas mimbar, bukan di bawah. Boleh, bukan salah dah. Tapi buang molek atas mimbar lah, tinggi sikit. Dan letak mimbar itu di sebelah kanan mihrab. Kalau kita mihrab ni tempat semaya tu imam lah. Kalau tu imam tu duduk di kiri, kanan tu khutbah. Mihrab je lah, tempat tinggi sikit lah, tempat tinggi dah. Dan kalau mimbar tidak ada, maka khatib boleh berdiri di atas sesuatu yang agak tinggi agar suara khatib dapat didengari oleh orang banyak. Matlamat je supaya nampak dan supaya lebih dengar jauh lah. Kalau rendah, kalau di tempat biasa rendah sikit dia. Kalau tinggi lagi nampak lah. Terutama kalau masjid tu besar, tempat tu ramai orang, lagi tinggi lagi baik lah. Cumanya ada bahan lah, ada setengah tu ikut sunnah Nabi, kata 3 tangga saja dah. Itulah sunnah Nabi lah. Tapi tak apalah, tu perbahasan lah. Kita nak punya molek tinggi tu sebab dia suruh nampak molek dah. Kalau tidak ditemui sesuatu yang tinggi, maka hendaknya khatib bersandar pada sesuatu yang lain. Ikutlah. Asal ke tinggi atau penampak tinggi. Sunat bagi khatib dikala masuk ke dalam masjid memberi salam kepada yang hadir yang berada di samping pintu masjid. Imam pun kena beri salam. Khatib kena beri salam. Jika ada khatib dulu, dia bukan daripada pintu depan. Tengok ni nak. Dia mari daripada tepi dah. Jadi dia beri salam lah. Kau orang pintu masjid ni. Kalau ada depan tu, kalau depan pun molek juga. Ataupun setengah tu imam tu, dia lesah lah. Dia tunggu lesah. Jadi, tak jadi beri salam mana. Nak beri salam atas mimbar. Gitu lah. Cerita ni kalau masuk daripada luar, nak masuk masjid, beri salam lah pada orang duduk pintu masjid lah. Kemudian kalau sampai ke mimbar, memberi salam kepada orang yang berada di samping mimbar lah. Dekat mimbar tu, beri salam pun dah. Kena beri salam sama lah. Dan bila naik ke atas mimbar dan sampai ke tempat duduknya, di atas tu nak. Khatib sunat menghadap kepada orang banyak. Tok khatib tu atau tok imam lah, kita kata tok khatib dah. Tok ceramah dah, bahagian ceramah dah. Tak mesti sama dah, tapi molek sama dah. Dan memberi salam. Dia naik atas mimbar tu beri salam dah. Dan apabila dikumandangkan azan, hendaklah khatib duduk untuk menghilangkan lelah kerana naik ke atas mimbar. Matlamat ni lelah. Duduklah sebentar dah. Lepas wassalamualaikum warahmatullahi, duduk tak bila pun ngebel gitulah ceritanya dah. Macam biasa kita tengok dah. Sunat azan itu dilakukan di hadapan khatib. Ni ada bahan dah. Sunat depan khatib tu. Sunat yang itulah ada bahan dah. Cuma ni kita buat azan kedua tu kira depan khatib ada dekat dah. Hak mula tu ada bahan. Ada setengah kata tempat lain dah tak boleh dalam masjid dah. Tapi kita kiranya moga azan pertama tu guna speaker serupa nah. Serupa dah tak? Dia azan guna speaker serupa dalam atas bawah dalam bilik serupa belakang dia. Jadi apa pun dia sunat di hadapan khatib tambah-tambah kalau speaker boleh berbuat tok depan tok imam apa dah tak. Dan muazzin hanya satu orang. Muazzin ni molek ni satu orang tak tukar-tukar dah. Dan bila azan selesai hendaklah khatib berdiri dan menghadap kepada orang banyak dengan membelakangi kiblat. Punggung tu menghadap ke kiblat lah bagi tok imam dah. Dan memulailah khutbahnya dengan suara yang lebih nyaring dari suara biasa. Dengan khutbahnya dengan semangat, bukan lembek dah. Tok imam afdalnya dia dengan bersemangat dah. Khutbah tu dengan penuh semangat dah. Dan dalam berkhutbah sunat tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Gitu dah. Dan tidak pula menoleh ke belakang kerana semua itu termasuk bid'ah. Kata bid'ah paling ke belakang dah. Jadi khutbah tu paling ke depan saja dah. Lebih kurang dah. Kanan kiri sikit tu ada masalah dah. Tapi jangan kuat dok. Kanan kiri tak ada orang dah lah dah. Biarnya betul-betul dah ke depan pun luas sikit lah. Maksud kita boleh buat gini lebih kurang tak apa dah tak kiri kanan sikit dah lebih kurang dah. Jangan kuat ke kanan kiri betul lah. Pasal kanan betul kiri kita tak ada orang pun dak. Nah gitu lah. Makruh khatib menumbuk anak tangga mimbar dengan kaki. Dah dengan tongkat dah. Bunyi gong-gong ni ataupun hujung pedang ketika naik ni. Kalau ada dalam mazhab kita dia kata boleh guna pedang pun dah. Makruh membaca doa ketika sampai anak tangga yang merupakan tempat duduk khatib. Tempat duduk tu khatib tu di atas lah.
Dia kata makruh baca doa ketika tu kan. Dan makruh berhenti pada setiap anak tangga mimbar. Tak boleh berhenti sikit, naik terus ada. Dan makruh mempercepat bacaan pada khutbah kedua dengan suara perlahan. Tak boleh, suara derah juga. Khutbah kedua apa dah? Dan melebih-lebihkan pujian kepada semua kepala negara dalam doa pada khutbah. Tak boleh. Kalau nak doa teh sikit puji ni, doa dalam puji ni. Ada juga doa tapi puji pemelihara agama macam-macam ni. Kalau over lah, kalau sederhana tak apalah dah. Suruh beri hidayah taufik dah. Tak apa dah. Tapi kalau siapa ke over dah. Doa tu ada puji yang melampau pula dah pada raja, pada pemerintah, pada gapo ya, jadi tak boleh dah. Makruh dah. Dan termasuk bid'ah yang mungkar menulis sesuatu tulisan di atas kertas yang dinamakan hafaiz pada akhir Jumaat pada bulan Ramadan. Akhir Jumaat bulan Ramadan tulis atas kertas dah. Ketika baca khutbah, ketika baca khutbah tulis sesuatu atas kertas dah. Pada akhir Jumaat pada bulan Ramadan dah. Itu panggil bid'ah yang mungkar dan terkadang haram. Mungkar yang diharamkan tambah lagi dah. Dan menulis sesuatu yang tidak diketahui artinya terkadang membawa pada kufur. Ni soal lagi dah. Ni wafak panggil wifak atau wafak ni dah, iaitu huruf-huruf nombor dah. Kadang-kadang tafsir falsafah atau golongan batiniah ni dah. Dia kata nombor ni ada maksud tertentu dah. Dah. Kadang-kadang 7 8 ni dah. Orang-orang mantik, orang falsafah kadang dia terpengaruh dengan batiniah, terpengaruh dengan sihir-sihir dah. Kalau Rasyad Khalifah tu Intihadi tu dia ada nombor 19 dah. Tu nombor sihir dia lah, nombor keramat dia dah. Tapi orang-orang tasawuf ni banyak dengan nombor dia dah. Kadang-kadang nombor kan ada huruf. Huruf tu ada maksud dia dah. Alif tu gapo, ba tu gapo dia. Ta tu gapo dah. Jin tu gapo. Kadang-kadang dalam kitab dia rahsia-rahsia huruf hijaiyah dah. Dah. Baca jin, baca shin tu 17 kali dia maksud gini, khasiat gini lah. Tu ada unsur-unsur sihir dah. Unsur-unsur sihir. Dah. Dia ada unsur-unsur batiniah dah. Dia nak masuk puja jin lah. Ada unsur syirik. Ada unsur sihir, dia ada puja jin. Sebab itu kena berhati-hati dah. Kalau benda tak faham tak usah buat lah. Ia ada unsur puja jin, mengagungkan jin dia. Puja huruf, ia ada unsur jin. Kata ada apa-apa, sak apa kata ada nunggu dia, ada nunggu dia lah. Ada nunggu, ada saka, ada khodam dia, khodam huruf dia. Setengah tu bukan khodam huruf je, ada pas ke khodam Quran, apa ada khodam dia dah. Ada setengah kata mereka, ada kata jin, semua ni tak boleh lah. Kalau nak minta guna tu untuk minta khidmat jin ke, khidmat lekat ke, guna Al-Quran tu ada unsur-unsur jin. Ada unsur-unsur sihir, ada unsur-unsur kufur juga. Khatib jangan menggerakkan tangannya tetapi hendaklah ia khusyuk. Jangan gerak mari tangan dia dah. Jangan duk mari akak tangan dah. Seperti yang berlaku dalam solat. Jadi dia apa yang kita dah antara benda yang ulama-ulama mazhab bincang ni, khutbah tak boleh gerak banyak sangat, jangan kepala kanan kuat, kanan kiri kuat dah. Jangan pula tangan pula gerak gini-gini dah. Kerana dia anggap sembahyang khutbah ni macam sembahyang tu. Tu dia dah. Semua lafaz khutbah itu dibawakan dengan bahasa yang fasih. Naknya ringkas, padat, fasih. Lagi mudah dimengerti, lagi mudah difahami maknanya oleh semua orang. Matlamat ni semua orang faham. Bukan khutbah ni nak semata-mata bahasa Arab. Setengah mazhab tu tak faham, tak apa asal bahasa Arab dah sekali. Tak ada matlamat lah, tak faham dah. Jadi biar ni faham berlaku setiap orang pendengar tu, anak mungkin tu kena faham tok email ayat gapo dah. Dan biar bersemangat siapa kau tok email kanya tidur dah. Kanya. Khutbah juga tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek, tapi pertengahan. Nah. Sunat bagi khatib ni, tok email penceramah khatib ni, tok khatib jemaah ni memegang pedang. Pedang mazhab kita sunat lagi pedang ni. Busur panah tak apa juga kata busur panah, pedang, tongkat juga dah. Ataupun tongkat di tangannya yang kiri. Pergi tangan kiri dah, tongkat dah. Dan kanan. Dan tangan kanan diletakkan pada tepi mimbar dah. Dari tangan kanan letak tepi mimbar, tangan kiri pergi tongkat dah. Kalau tepi mimbar itu bersih lah dah. Kalau penuh tak cicak, cuci dulu dah. Kalau tidak ada seperti yang disebutkan di atas, hendaklah tangan kiri diletakkan di bawah dada. Tak bawah dada tangan kiri dah. Dah. Atau kedua tangannya dilepaskan sebagaimana dalam solat juga dah. Lepas tangan dah, tak apa juga. Kalau tak ada apa tongkat, tak ada apa dah. Dan kalau khutbah telah selesai, hendaklah khatib segera turun dari mimbar menuju mihrab. Dah. Menuju tempat dia semaya dah, tempat tu imam depan sikit dah. Berbaringan dengan qamah. Dengan
berserentak dengan iqamah lah dah, serentak dengan iqamah agar terpelihara mualak berterusik antara khutbah dan solat. Jadi dia tak lebih putus lah, isu cepat dia. Khutbah dan semaya ni lepas habis khutbah selalu nak iqamah. Datuk Imam pun turun serentak lah, bila iqamah turun daripada mimbar. Lepas tu semaya dah, jangan lama-lama dah. Gitulah. Itu perkara-perkara sunat lah dalam khutbah dah. Dan semaya Jumaat lah juga dah. Dipanggil supaya mualak bersambung dah. Sunat membaca dalam rakaat pertama surah Fatihah, surah Jumaat. Surah Jumaat. Kalau semaya Jumaat, pagi Jumaat tu surah Sejadah dan surah Insan dah. Rakaat pertama surah Sejadah, rakaat kedua surah Insan. Tapi ni semaya Jumaat. Semaya Jumaat ni baca aja surah Jumaat. Rakaat pertama. Ataupun surah Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua dah. Sedangkan dalam rakaat pertama lagi tak. Sedangkan kalau saya pilih lah salah satu, sama ada surah Jumaat ataupun surah Al-A'la pada rakaat pertama semaya Jumaat. Sedangkan dalam rakaat kedua baca surah Al-Munafiqun ataupun surah Al-Ghasyiyah dah. Dia ginilah Jumaat, ia pegu dengan munafiqun. Surah Al-Jumaat rakaat pertama, surah Munafiqun rakaat kedua. Ataupun surah rakaat pertama surah Al-A'la dah, Sabbihisma Rabbikal A'la tu surah Al-A'la. Rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah, gitu pegu dia dah. Tetapi surah Jumaat lebih utama dari membaca surah Al-A'la dan surah Ghasyiyah. Surah Al-A'la dan Munafiqun tu lebih utama daripada surah Al-A'la dan Ghasyiyah. Gitulah dah. Nabi pernah baca dua-dua. Tapi lebih utama, lebih banyak surah Jumaat nah. Dengan surah Munafiqun gitu. Kalau surah Al-Jumu'ah dan Al-A'la tidak dibaca pada rakaat pertama, maka dapatlah dibaca gantinya ialah surah Munafiqun ataupun surah Ghasyiyah. Kalau kira step-step lah, baca surah lain tu suku sakit pun tak apa dah. Tapi kalau lah surah Jumaat dan Al-A'la tak baca rakaat pertama, boleh baca surah Munafiqun atau surah Ghasyiyah pada rakaat yang pertama. Dan pada rakaat kedua dia baca surah Jumaat atau Al-A'la. Terbalik pun boleh dia. Untuk ikut terutan ni ada orang setengah marah benar. Dia kata macam tak sah semuanya. Atau makruh berat mana. Tidak. Dia boleh sebenarnya. Boleh. Terbalik sikit pun boleh. Walaupun di segi susunan tertib Quran terbalik dah sikit dah. Jadi kalau tak rakaat pertama tak terbaca surah A'la dan surah Jumaat, boleh tukar dengan surah Munafiqun dan surah Ghasyiyah pada rakaat pertama. Rakaat kedua pula baru baca surah Jumaat dan surah Al-A'la dah, ataupun surah Al-A'la dah. Dan jangan membaca lagi surah Munafiqun dan surah Al-Ghasyiyah yang telah dibaca pada rakaat pertama. Boleh oleh surah tu dah. Apabila pada rakaat pertama tidak dibaca surah Jumaat ataupun surah A'la, dan pada rakaat kedua tidak dibaca juga surah Al-Munafiqun dan surah Ghasyiyah, maka hendaklah digabungkan membaca kedua-dua surah itu pada rakaat kedua, yakni dibaca surah Jumaat dan Munafiqun atau surah A'la dan Ghasyiyah di dalam rakaat yang kedua. Agar dalam solat ni tetap membaca kedua-dua surah itu. Pasal surah ini ada sunnah lah kita kan. Kalau saya nak tinggal jugalah kalau boleh dah. Tapi tak buat lah panjang. Tempat kita ni bahasa panjang dah. Tapi nak bunyinya bolehlah dia baca kedua surah-surah tu lebih afdal lah gitu dah. Tapi tempat kita ni ada tak ingat pun ada baca surah lain dah. Boleh tu boleh. Tapi nak kira lebih sunnah. Baca surah Sejadah, surat Insan pagi Jumaat lah dah. Ma'amun query setengah mana panjang pun tak salah irai kata. Sebab tu sunnah Nabi tak. Nabi baca tu kira pendek dah bagi Nabi. Dia surah Sejadah dan surat Insan. Jadi pagi Jumaat tu berasa panjang pun kira pendek dah. Kerana ni ikut sunnah Nabi dah. Gitulah cerita hak ni pun dah. Okey, dalam hadis diterangkan man qara'a uqba salamihi minal jum'ati qabla an yusanni rijlahu wa qabla an yatakallam al-Fatihah wal ikhlas wal mu'awwidhataini sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa 'utiya min al-ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulihi wa hafiza lahu dinuhu wa dunyahu wa ahlihi wa waladuhu. Hadis ini ada perbincangan lah. Artinya barang siapa yang membaca surah Fatihah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. 7 kali ni. Surah Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, surah An-Nas 7 kali. 4 surah ni 7 kali masing-masing. Sesudah memberi salam pada solat Jumaat, sebelum ia mengubah kakinya, dan kedudukannya tak ubah lagi, dan sebelum berkata-kata, tak kecek-kecek lagi, dan saya diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan dianugerahkan oleh Allah pahala sebanyak jumlah orang beriman kepada Allah
kepada Rasulnya, dipeliharakan baginya agamanya, dunianya, isi rumahnya dan anak-anaknya. Dia kata gitu lah. Tapi hadis ni berat benar dah. Boleh tahap palsu dah setengah dia. Ulama kata tahapnya berat mana? Dhaif jiddan ataupun palsu. Jadi tak usah beramal lah sebenarnya dah. Baca hak sahih. Sahih kan Nabi ajar 3 ku, 3 ku lepas maya ayat kursi, lepas tu subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, Allah akbar 30 kali kan. Boleh pakai lagi hak tu lah walaupun sembahyang Jumaat. Kata itu lebih sahih dan sahih Bukhari yang Muslim dah. Hak ni masalah lemah sangat dah. Kita ya dari segi matan pun kalau kita perhati molek orang biasa ngaji hadis akan berasa pelik dah. Bi'adad man amana billahi wa rasulihi. Jadi dia pelik tadi. Kita tengok dalam hadis sahih tak guna tu bi'adad man amana billahi wa rasulihi. Tak guna. Tapi kalau ada makhluk betul tak? Subhanallazi adada khalqihi wa rida nafsihi. Subhanallah wa hamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. Adada khalqihi tu ada tak? Kita perhati hadis sahih ni bentuk dia. Ni adada amana billah ni tak ada jumpa dalam hadis lain. Dia ada canggung dah. Tu cara kaedah lah ni kena biasa-biasa baca hadis lah baru kita akan nampak benda ni pelik. Pertama-tama kena kaji sanad kan. Kaji sanad ya ada unsur-unsur lagi lah berat dah. Dah. Habis itu dah. Lepas tu sunat Jumaat pula dah. Sunat Jumaat. Sunat mandi bagi orang yang menghadiri solat Jumaat. Sekalipun tidak wajib menghadirinya. Rutin ke apa tak wajib dia hadir sembahyang Jumaat dah. Budak-budak kecil ke apa dia ataupun musafir ke apa tak wajib tapi sunat mandi lagi. Gini ni orang nak hadir dah. Orang nak hadir tu tak kira dia tu wajib ke tak wajib ke, budak kecil ke apa, hamba. Nak pergi sembahyang Jumaat sunat ni mandi dah. Mandi dilaksanakan bukan kerana hari Jumaat tapi kerana hendak menghadiri solat Jumaat. Gitu dah. Mandi tu bukan kerana Jumaat. Tapi kan nak pergi sembahyang Jumaat. Berbeza dengan mandi hari raya. Mandi hari raya tu boleh lah. Kerana mandi hari raya dah. Tapi bukan kerana hari Jumaat kata ni. Mandi tu kerana nak pergi Jumaat. Ni ada perbahasan lah secara umumnya kita kata gitu lah dah. Disunatkan mandi sekalipun orang yang tidak menghadiri solat hari raya dah. Tapi kalau raya-raya tak pergi sembahyang hari raya pun itu sunat mandi. Tapi hari Jumaat ni kalau tak pergi sembahyang Jumaat tidaklah nyabit ke sunat mandi hari Jumaat dah. Waktu mandi Jumaat lagilah orang kata tubuh nak molek pagi hari Jumaat tu dah. Ia ada perbahasan lain pula dah. Betul ke? Sebelum subuh ke? Malam Jumaat ke dah? Ataupun hari Jumaat dah? Tu perbahasan. Tak apalah kita bincang kali. Okay, waktu mandi Jumaat itu semenjak terbit fajar. Sebab subuh lah. Bukan sebelum subuh. Kena tunggu subuh ni. Ataupun lepas mandi subuh dah baru mandi dah. Kerana nak pergi sembahyang Jumaat ke? Bukan kerana nak pergi sembahyang subuh dah. Semenjak terbit fajar dan sunat melambatkannya sampai saat hendak pergi solat nak pergi sembahyang itulah, nak pergi sembahyang Jumaat dah. Barulah kalau lagi lambat dekat nak pergi sembahyang tu lagi kata pergi dengan fresh lah. Kalau mandi pagi hari lagi sebelum subuh mandi busuk dah kaki nak sembahyang Jumaat dah. Kita kata gitulah dah. Lagi dekat nak pergi sembahyang Jumaat tu lagi molek lah. Sunat bagi yang lain dan imam pergi ke masjid semenjak terbit fajar. Semenjak terbit subuh tu agar memperolehi pahala yang sangat besar akan diterangkan dalam hadis yang sahih. Jadi hak molek ni pergi subuh tu tak kelik-kelik dah. Kalau ni ada kerja payah dah. Kalau ni jangan ada kerja Jumaat apa ada tak? Hak molek ni pergi pagi subuh tu ibadah sama dah. Tak berhenti ibadah. Lihat sembahyang subuh tak kelik tak gapo siapa ke sembahyang Jumaat. Ngaji pun tak nak pakai tunggu pun tak apa. Tapi gitulah kita Melayu tidak jadi satu. Kita amal tak kuat mana baik ngaji lah daripada nak ngatik tu pasal kita ni kurang ilmu dah. Kalau ilmu kuat tu boleh lah. Para siapa mandi pada hari Jumaat lalu pergi ke masjid pada waktu yang pertama, maka pahalanya seperti pahala memberi sedekah seekor unta. Para siapa yang pergi pada waktu yang kedua, ia mendapat pahala seperti memberikan sedekah seekor lembu, sapi ni. Pada siapa yang pergi pada waktu yang ketiga, mendapat pahala seperti memberikan sedekah seekor kambing yang bertanduk. Itulah. Ni ada hadis lah riwayat ni lah. Cuma sini beri terjemahan dulu lah. Ni ada hadis yang sahih dah, tapi ni ia bagi terjemahan dulu nak. Tak beri mata bahasa Arab lah. Barang siapa yang pergi pada waktu yang keempat dah, mendapat pahala seperti mensedekahkan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada waktu yang kelima, sama seperti bersedekah sebiji telur. Lagi lewat lagi kurang lah pahala dia, lagi awal lagi besar pahala dia.
Dalam riwayat yang lain yang sahih, pada saat yang keempat mendapat pahala seperti pahala memberikan sedekah seekor ayam. Dan pada waktu yang kelima mendapat pahala seperti pahala memberi sedekah seekor burung yang jinak. Dan pada waktu yang keenam seperti memberikan sedekah sebiji telur. Macam-macam lah. Ada perbezaan. Ada ni masa. Hadis yang kedua ni, hadis pertama tu 5 masa dah. Dan dalam riwayat lain lagi terangkan pada waktu yang keempat mendapat pahala seperti memberikan sedekah seekor bebek. Benda bebek tahu kita. Pada waktu yang kelima mendapat pahala seperti pahala memberikan sedekah seekor ayam. Dan pada waktu yang keenam mendapat pahala seperti pahala memberikan sedekah sebiji telur. Gitulah. Beza sikit riwayat dia. Mungkin ada ni kata dia, adakah zon dia? Memang dari segi usul keedah dia. Hadis ni dia tidak bertaraf mutatil ataupun yakin dia bertaraf zon. Tapi kita tak boleh lah kecek. Mana kita tahu dah. Mungkin perawi yang siqah tu nipu dong. Kita bukan hidup zaman dia dah. Kita kecek gitu, tidak beradab, dia tidak tinggal keedah. Ulama kaji bukan main. Perawi-perawi tu orang yang siqah, yang gapo ni bukan main-main kaji dah. Dan dia kaji dengan berbagai kaedah, bukan sekadar sanad. Dia kaji juga dengan mata-mata hadis. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam hadis tu adakah sesuai dengan ucapan Nabi dia? Adakah sokongan-sokongan lafaz mata hadis dengan lafaz-lafaz lain dia? Adakah sokongan dengan perbuatan sahabat? Banyak kaedah orang nak terima hadis ni dah. Bukan pun tak ngaji hadis, lepas tu dia kata dia ngaji mustalah hadis dah lah. Jumhur ulama berhujah hadis hadis ni adalah bersifat zon. Memanglah bersifat zon, tapi kita tambah ayat belakang kalau syarah kata ada kemungkinan tipu lah dah. Tu bukan kaedah dah tu. Tu dia akan sokong golongan anti hadis. Orang anti hadis, orang Syiah ni melopak suka dah. Ada ustaz kita dah ngaku asbajan bersama-sama dengan geng dia lah mempertikaikan hadis-hadis perawi yang siqah. Ada. Tu penyakit ni lah. Penyakit menyokong golongan anti hadis dah. Jangan dia ambil sekerat tu, ambil dia kata zon tu. Memanglah kita pun tahu. Tapi huraya seterusnya dah. Huraya seterusnya menyebabkan tak ketolaklah hadis-hadis sahih. Sedangkan agama ni bina dengan hadis ahad. Hadis zon ni. Hadis mutawatir ni sikit dah. Zon ni bukan tak boleh percaya. Zon ni kena percaya yakin dah. Tahap yakin juga. Tapi sakit dari segi unsurnya sakit yang kuat. Seperti yakin. Gitu dah. Tak apalah kita bicara semula tu. Bak tu cuma lah ni. Gitulah. Hadis-hadis ni ada perbezaan lafaz tu. Dia sakit saya sokong menyokong. Tapi ada yang lemah sikit. Tapi dia makna dia menguatkan satu sama lain dah. Imam tidak disunatkan bersegera turun ke masjid. Namun sunat bagi imam turun ke masjid pada saat hendak memulai menyampaikan khutbah. Imam ni tu seorang pergi awal apa tu? Ismail dari rumah dia lah. Nabi dulu Ismail dari rumah dia dah. Tapi Nabi dekat benar lah masjid ni. Rumah Nabi depan masjid tu dah. Kita lah ni, dia kira tidak lah. Imam tu sunat pergi awal dah. Sunat bagi imam berpakaian dengan sebaik-baik pakaian, terutama pakaian berwarna putih. Memakai wangi-wangian bagi imam yang tidak berpuasa. Dan memakai minyak wangi yang terafdal adalah kasturi. Tu imam molek dah. Sunat imam memakai sorban. Dia memakai cadar tak? Apa cadar ni orang panggil? Sebar ni bukan cadar. Apa itulah. Kain ni, kain selimut dah. Dan makmum pun, namun bagi imam lebih ditekankan daripada makmum dah. Jadi makmum pun sunat juga begitu. Tapi untuk imam tu lebih afdal lah pakai sunnah dah. Sunat membersihkan tubuh dengan memotong kuku, mencukur bulu ari-ari dah, bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak dah. Kalau tak boleh cabut, cukur dah. Mencukur kumis dah. Kumis ni misal ni boleh cukur dah. Dah. Menyikat gigi, gosok gigi lah dah. Dan menghilangkan daki dan bau tubuh badan. Tu molek pada pagi Jumaat lah, sebelum pergi Jumaat dah. Sunat pergi ke masjid berjalan kaki bagi yang dapat berjalan kaki. Dan kalau berjalan kaki hendaknya perlahan-lahan. Tak payah cepat, tak payah lorak dah. Sunat memilih jalan pergi ke masjid yang jaraknya agak jauh dan pulangnya melalui jalan yang pendek. Nak pergi tu jalan jauh. Alah balik ni jalan pendek. Kata dah. Semua yang terangkan di atas apabila mungkin dilakukan dan waktunya masih luas lah. Kalau masuk nak masuk nak semayang dah mungkin dia dah. Nak cerita kalau pergi awal masjid. Tapi kalau waktunya sudah sempit, maka wajib meninggalkan semua itu. Bukan sunat dah, wajib tinggal dah. Umpamanya kalau mengerjakan semua itu akan tertinggal solat Jumaat kau dah. Jadi wajib lah. Haram pula pelambat. Ikut sunnah ni jadi haram apabila sampai kau lewat semayang Jumaat dah. Makruh pergi ke masjid dengan berlari-lari sedangkan waktu masih luas lagi ni. Dah. Tak boleh lari-lari lah. Takut tak ada
semaya bersama imam dah. Honggar tu kalau dekat benar tu boleh lah dimaafkan dah. Tapi salah juga pergi lewat. Tapi nak pergi je tak boleh kalau awak tak boleh lah pergi lewat tu salah ni dah. Dan sunat selalu membaca Quran, membaca zikir dan selawat dalam perjalanan. Ni kita kena curi ni. Ya cerita ni. Molek kita ni ambil kesempatan dah. Ngaji pun kita saya nak mengajar ni, nak molek juga mengaji ni. Tak mestinya kita fokus duduk cokoh dengar dah. Bila-bila kita pergi beli dah. Pasal apa panggil lah ni, orang panggil earbud ke apa tu. Hak jenis macam earphone tu dah. Hak booting tu tak ada wire dah. Bila-bila pergi beli pasal ceramah saya kau dah. Dr. Basik kau dah. Ya, jadi benda tu boleh banyak. Kita boleh ambil. Jadi kita kena bijak dan cepat mencari ilmu dah. Jangan kita syok. Dengan syok sendiri dah. Setengah tu dia mengaji dulu dah. Mengaji tidak banyak mana dah. Tok guru hebat setama dia pun mengaji sikit dah. Baca pula malas dah. Pada pertikaian dia tak ada ilmu dah. Dia tidak curi ilmu. Orang lain ni kadang ngaji pun nampak lah ngaji juga masjid ni. Tapi tok guru tu taklah hebat mana. Nah, tapi lepas tu dia curi ada peluang sikit, dia curi masa dah. Curi masa. Bila-bila masa pasal ceramah. Bila-bila naik kenderaan nak pergi tempat kerja setengah jam sehari ataupun sejam sekali sehari dah. Ataupun sejam pergi, sejam balik 2 jam dah. Duk dengar ceramah dah. Banyak mana dia beli ilmu dah. Hak lain tu duk syok dah. Duk sangka buruk kau orang lain tak ngaji. Dia jangan ngaji dah. Dah sekali kau orang lah ilmu dia dah. Ketinggal dia sama dah. Ilmu ni kena upgrade sama, kena kembali sama dia, bukan syok dengan tok guru ajar ayat 10 tahun 20 tahun dulu dah. Okay, lepas tu kena curi kesempatan. Kalau kita pergi masjid dah, zikir sebelum sampai masjid, lepas klik masjid zikir, kita nak sembahyang rumah bersama anak isteri kita, dia lagi kita zikir atas kereta tu subhanallah 33 kali dia. Jadi curi masa, kena pandai curi masa. Kita di zaman moden ni kalau tak pandai curi masa, kita akan dicuri oleh benda-benda lalai lah. Dan berzikir. Dalam perjalanan pun zikir. Dalam masjid pun baca Quran, berzikir, selawat. Sebelum dimulai khutbah. Kaedah sebenarnya tidak boleh mengajar sunat sembahyang jemaah ni tak. Pasal masa tu untuk beribadah benarnya. Dan kalau khutbah sudah dimulai, sunat belah berdiam, tidak berbicara dan selalu tekun perhatikan dan mendengar isi khutbah. Tak boleh dah. Zikir ke apa dah. Namun bagi yang tidak dapat mendengarkan khutbah, duduk jauh. Zaman dulu speaker tak ada apa, jauh tak dengar ke sekarang dia. Sunat terus membaca Quran, berzikir dan selawat ni. Tak berhenti ni. Tapi dengan syarat jangan siapa mengganggu lah. Nah, zikir kuat. Siapa ganggu. Tak email khutbah tak boleh juga dah. Dan makruh berkata-kata pada saat khatib sedang berkhutbah menurut mazhab Syafi'i lah. Gitulah mazhab kita tak siapa haram makruh. Tapi namun menurut mazhab Maliki, Hambali, Hanafi haram berkata-kata pada ketika itu. Dan tidak makruh berkata-kata sebelum khutbah dimulai. Ni tak apalah kita. Gitu dah. Atau sudah selesai khutbah boleh kecek ni tak ada masalah. Ataupun antara dua khutbah tu boleh kecek ni tak ada masalah. Start khutbah tak boleh. Masa khutbah tu tak boleh kecek, haram. Ikut jumhur ulama dah. Mazhab kita tak sampai haram atau makruh. Tidak makruh berkata-kata kerana menyuruh orang berbuat baik. Mencegah berbuat yang mungkar. Atau mengingatkan orang terhadap suatu bahaya dan terkadang berbuat yang seperti itu wajib. Kalau dia tengah dengar khutbah tiba-tiba ada benda bahaya dia. Orang sembel tempat tu lubang ke bahaya ke, jadi dia rajak. Tak apalah. Makruh duduk dengan mendirikan dua lutut serta membalut kedua lututnya dengan kain. Dia macam orang Arab. Kalau dia duduk akak lutut dia dah. Lepas tu dia ikat lutut dia dah. Dan bersandar pada kain atau kayu kerana akan menyebabkan cepat mengantuk. Kata sebab cepat mengantuk ni. Makruh bagi orang yang baru masuk ke dalam masjid memberikan salam kepada yang hadir dalam masjid. Ketika khatib membaca khutbah. Masa khatib baca khutbah dah tak boleh ni. Namun menyahut salam itu wajib. Makruh pun dia misalnya wajib jawab juga dia kata dah. Sunat bagi yang hadir dalam masjid menyahut orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah dengan yarhamukallah. Dia kata boleh. Dan haram bagi yang hadir dalam masjid mengerjakan salat sunat kalau khatib sudah duduk di atas mimbar. Selain dari mengerjakan salat sunat tahiyatul masjid sekalipun sudah mendengar khutbah. Mazhab kita ni boleh. Mazhab lain ada kata tak boleh juga sebenarnya salat tahiyatul masjid masa khutbah. Kita ni boleh lah. Ada hadis lah dah. Ada sahih riwayat Muslim dah. Cuma mazhab lain dia faham kot lain pula dah. Dia kata tidak berterusan dalam masa tu saja, ke ada orang miskin dan macam-macam syarah dia ni. Tak apalah dah. Sunat membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumaat. Dan pada malam Jumaat kerana diterangkan hadis tentang fadilah membacanya pada hari Jumaat dan malamnya.
Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat dan pada malamnya atau pemalamnya dah, nescaya terangi oleh cahaya baginya semenjak Jumaat itu sampai Jumaat yang akan datang. Hadis ni sahih secara umumnya, tapi kalau mengaji ilal hadisnya, dia kritik lagi hadis ni nah. Tak apalah. Tapi Imam Syafi'i tetap tidak gelah guna hadis ni, tapi dia kata tetap sunat juga dah. Berdasarkan sokongan-sokongan yang dhaif, yang di segi mata hadis ada kelemahan, tapi sokong menyokong lah, sehingga tetap ada sunat tak boleh baca pada pagi Jumaat, ataupun bukan awal sikit ke lewat sikit, tak ada masalah lah, seminggu sekali baca dah. Dan lagi dalam hadis yang lain terangkan, barang siapa membaca surah Kahfi pada malam Jumaat, nescaya terangi baginya dengan cahaya antaranya dan antara Baitul Atiq. Jauh dah Mekah ke apa tu dah. Jadi nak yang bunyi tepat tu luah dah. Maksudnya Jordan ke siapa ke Mekah ke jauh dah. Masuk cerah dah. Jadi hadis ni gitulah. Jadi ulama-ulama pakai hadis ni kira sahih dari segi sanadnya kuat juga dah, tapi dari segi penyakitnya ada ilah, ada penyakit dah. Bertentangan dengan hadis lebih kuat gitulah, ada perbahasan ulama. Tapi surah Yasin tak ada sahabut dah kalau kira lah. Ada riwayat orang cari-cari jumpa ada kitab Imam Suyuti, tapi hak peliknya tak ada. Dia Imam Suyuti tu dia 100 lebih solat hari Jumaat ni. Dia tak boleh bagi sumber dia. Sumber kitab pun tak boleh bagi. Daripada mana sumber hadis tentang baca Yasin hari Jumaat ni? Sumber hadis pun tak boleh nak ajar. Kitab-kitab ni bukan sumber hadis. Sumber hadis ni kitab hadis saja. Kitab hadis yang bersanad, yang boleh orang boleh cek kekuatan sanadnya. Imam Suyuti pun boleh kitab dia 100 lebih solat Jumaat tu. Bukan sebenarnya kelebihan hari Jumaat. Ada sebut salah satunya semaya baca surah Kahfi tu ada dah lah. Baca surah Yasin ni dah. Tapi tak ada sanad, tak ada kitab sumbernya. Memang mana tahu dah. Jadi waktu kita kata tidak kuat baca Yasin hari Jumaat. Tak ada kaitan hari Jumaat lah. Kalau ada hadis dhaif ni, iaitu pada tiap-tiap malam. Tidak ada kaitan pada hari Jumaat pun. Okey, sunat banyak-banyak berdoa pada hari Jumaat agar dihadapkan dapat bertemu dengan waktu yang mustajab doa lah. Dari Jumaat ni ada waktu doa mustajab dah. Kena banyaklah doa dah. Iaitu waktu yang sangat pendek dari waktu yang mustajab ini terjadi pada hari Jumaat. Dan waktu itu diperkirakan pada saat khatib sudah duduk di atas mimbar sampai selesai solat Jumaat. So riwayat tu kata doa antara dua khutbah tu ni, ataupun masuk khutbah tu lah dah. Dalam riwayat lain disuruh menunggu-nunggu waktu yang mustajab berdoa tadi sudah solat asar pada hari Jumaat. Ini lebih ramai jumhur ulama pilihan ni dah. Waktu yang mustajab doa ni bukan waktu khutbah Jumaat tu, tapi lebih ramai katanya waktu dekat maghrib hari Jumaat dah. Pasar dah. Pasar sampai ke maghrib dah waktu tu dah. Oleh kerana itu semua riwayat itu dihimpunkan bahawa waktu mustajab itu dapat berubah-ubah, sebagaimana juga malam Lailatul Qadar pun berubah-ubah. Kerana itulah para sahabat berbeza-beza pendapat sehingga terdapat 45 pendapat dalam masalah ini. Dah. Waktu Lailatul Qadar pun banyak. Dah. Waktu mustajab doa Jumaat pun banyak juga yang kata, tapi hak suhu dua dah. Iaitu masa khutbah Jumaat, antara itulah masa tu imam start khutbah, dan masa asal asar hari Jumaat sampai ke maghrib dah. Gitulah dah. Lepas tu dah, hendaknya banyak-banyak berdoa pada malam Jumaat, sebagaimana juga pada waktu siangnya serupa dah. Siang kembali kata serupa, kena doa juga, walaupun kalau kira kuat hadis ataupun riwayatnya cerita pada waktu antara khutbah Jumaat tu dan antara lepas asar dah. Tapi boleh juga dia kata sunat juga doa waktu malam pun dah. Kerana Imam Syafi'i telah meriwayatkan sebuah hadis yang menerangkan bahawa doa pada malam Jumaat itu dikabulkan juga dah. Kerana itu disuruh berdoa pada malamnya seperti juga diperintahkan berdoa pada waktu siang. Makruh melangkahi bahu orang-orang yang sedang duduk pada saf kerana akan menyebabkan ia menjadi jengkel marah. Ada laku atas bahu orang dah. Terkecuali khatib yang langsung menjadi imam. Kalau seandainya ia tidak akan melangkahi bahu orang, ia tidak akan sampai ke mihrab. Maka dalam keadaan ini tidak makruh khatib melangkahi bahu orang. Ni kalau khatib ni mari lewat, duduk belakang, memang dia kata molek mari lewat ni dah. Bukan mari awal untuk khatib ni lah. Tapi dia mari tu kalau tak nak pergi depan, dia lakar batas bahu orang dah. Tapi hak moleknya buat pintu lain lah, tak imam dah. Tak boleh lakar batas bahu orang dah. Tetapi kalau masih ada jalan lain, masih lapar menuju ke mimbar atau ke mihrab tanpa melangkahi bahu orang, maka makruh juga melangkahi bahu orang. Tak imam pun makruh juga. Orang sama telah nak makruh kan.
Tidak makruh bagi orang yang melangkah ke muka sekalipun sampai dosa kalau saf yang di mukanya masih kosong. Itu salah. Orang tak penuh sah. Tetapi sunat tidak melangkahi ke depan kalau masih ada tempat lain yang kosong pada safnya. Kalau melangkahi melebihi dari 2 saf, sedangkan saf masih diharapkan saf yang ada di hadapannya masih dapat diisi oleh orang yang ada di saf itu, ketika solat hendak didirikan, maka makruh juga melangkah ke muka. Makruh juga. Kata kalau siapa, kalau ada harapan lepas ni, dia rokomak pakai penuh sah. Yang penting jangan siapa sakit hati orang. Tidak makruh melangkah bagi orang yang dihormati seperti pejabat tinggi negara atau orang yang soleh kerana orang banyak mengambil berkah kepadanya. Ini masalah juga. VIP dia. VIP ni tak apa. Dah senang dilangkahinya, ambil berkat dia. Demikianlah pendapat sebahagian besar fuqaha, kata. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah mengatakan bahawa yang seperti ini berlaku hanya bagi kelompok orang yang mengenalnya, kerana ingin mendapatkan berkah dan senang, dan ini hanya berlaku bagi orang yang mengenalnya saja. Baik tempat yang dikunjunginya itu adalah tempat yang khusus atau tempat yang umum, orang kenal, orang tak marah. Yang penting tak marah lah kalau orang tahu orang ni lakoh, Tok Guru lakoh dah. Orang hormat dia, okey dia nak pergi depan nak dah. Tak apalah, tapi kalau orang tak hormat, orang tak kenal, tak boleh buat lah dah. Jadi orang jadi marah. Isunya jadi marah tak marah lah gitu lah. Haram bagi orang wajib atas dirinya mendirikan solat Jumaat. Menyibukkan dirinya dalam berniaga atau usaha-usaha lain atau kerja-kerja lain sesudah muazzin melaungkan azan yang kedua di hadapan khatib. Jadi haram lah. Khutbah azan yang pertama dia kata tak berhenti dah, tidak ada lagi. Tak makruh dah. Tapi apabila azan kedua tu jadi haram terus lah. Nego lagi masa tu jadi haram lah. Dan makruh berniaga atau lainnya sudah gelincir matahari. Azan pertama lah gelincir matahari. Sebelum azan pertama tu gelincir matahari sebelum azan pertama makruh dah. Azan pertama lagi lah makruh lagi kuat dah. Azan kedua tu haram dah. Jadi boleh nego apabila start azan dah. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.